Okey. Maka hari ini kaunselingnya apa? Anak baru berumur 14 tahun. 14 tahun anak lelaki. Okey. Tapi sudah mampu membuat keputusan sendiri yang mak ayah tak boleh nak campur tangan. Anak itu membuat keputusan tidak mahu bersekolah lagi. Sedangkan umurnya baru 14 tahun. Sudah tidak bersekolah lebih daripada setahun ataupun 9 bulan, 10 bulan begitu. Dari awal tahun sudah sampai tahun ini. Bermakna ibu dan ayahnya tak mampu mengarah anaknya, tak mampu memotivasi anaknya untuk terus menjadi pelajar di umurnya, kerana umurnya umur sekolah. Umi bukan nak mencerita buruk orang, tapi nak menceritakan kes. Jangan tanya siapa-siapa dari mana, tak perlu. Yang penting Umi nak kongsi ialah kesnya. Ke zaman kita dulu, anak umur 14, 100% akur perintah mak ayah. Tapi apa yang terjadi pagi ini, anak dengan penuh rasa sedar mengatakan kepada ibu dan ayah, tidak mahu sekolah lagi. Bayangkan anak berbulan-bulan tidak bersekolah. Dan ibu dan ayah hampir-hampir putus asa. Sebab itu sekali lagi tu bersemak, adakah anak kita memang gembira ke sekolah atau tak gembira? Kalau dia tak gembira, tolong semak balik apa tuition yang kita bagi, apa guru yang kita panggil, apa buku yang kita guna, bila kita bimbing dia. Sebab itu anak yang tidak merasa bahawa belajar itu perintah Allah, dia tak takut apa-apa. Anak yang berada dalam keadaan mewah, serba cukup, serba lengkap, dia tidak merasa nak pergi sekolah itu penting. Kalau zaman Umi dulu, orang susah, orang miskin, orang anak yatim. Okay? Kalau kita tak sekolah, siapa nak ubah diri kita? Siapa nak bantu kehidupan akan datang kita? Itu satu kesedaran. Sebab itu kita kata, beruntung jadi orang susah, kerana orang susah secepat dapat keinsafan untuk membaiki masa depan. Anak yang dididik dengan penuh rasa manja, dengan mewah, dengan tanpa peraturan yang kukuh, anak jadi tuan kepada kita. Ini yang kita takut. Anak jadi musuh. Mak ayah takut dengan anak. Ikut saja perintah anak. Anak nak ke sini ikut, anak nak balik ikut, anak tak nak ke sini okey, anak ndak okey, anak duduk rumah aja pun okey. Jangan main-main. Ini bukan zaman kita boleh okey-okey je. Banyak anak kita yang tersidai. Yang belajar aja tak jadi orang, apalagi kalau tak belajar. Ini contoh, ini kes pagi tadi. Datang jauh dari Ipoh contohnya. Jadi 2 kes yang kami kongsikan untuk perhatian semua. Supaya tidak bertambah kes ini, tidak membuatkan kita lebih mudarat masa depan. Tidak membuatkan anak kita jadi musuh pada kita. Tidak membuatkan kita rasa jemu dan bosan. Putus asa, sedih, pilu, malu. Bila gagal mengurus masalah anak yang masih di bawah umur. Anaknya masih di bawah umur, belum 15, belum 18. Tapi mak ayah sudah angkat tangan. Mak ayah sudah tenggelam punca. Mak ayah sudah tak tahu nak buat apa, akhirnya membiarkan anak tidak sekolah berbulan-bulan. Ini yang kita paling bimbang. Sebab itu kalau ada anak yang terjadi begini, tolong panggillah kepada kita, guru tuition datang ke, pergi ke pusat tuition ke, kalau dia tak nak ke sekolah. Kerana anak di bawah umur wajib dapat persekolahan. Sebab itu kita kata hak asasi kanak-kanak, kalau hari kanak-kanak sedunia, anak di Malaysia wajib dapat free and apa kita kata panggil free and compulsory education. Free dan compulsory maknanya anak yang di bawah peringkat umur sekolah wajib pergi sekolah. Kalau pihak berkuasa dapat tahu anak tak pergi sekolah, kita boleh laporkan dan mak ayah boleh dipenjara. Jangan main-main, jangan senang-senang saja bila anak tak pergi sekolah tak nak sudah. Jangan. Kita ada undang-undang kanak-kanak iaitu compulsory. Okay, anak sekolah rendah, sekolah menengah compulsory. Selepas habis form 5 itu dia pilihan alternatif. Tapi daripada umur sekolah rendah sampai ke umur sekolah menengah 5 tahun sampai tingkatan 5, free dan compulsory.
free dan compulsory, maknanya mak ayah tak boleh tahan anak pergi sekolah, tak boleh biar anak tak pergi sekolah, dan dia akan dipenjara kalau ia dapat ditangkap. Ini kalau mak ayah tak tahu ni, biar je anak, jangan main-main. Kalau di dunia saja sudah akan dipenjara, apalagi di akhirat nanti. Kerana anak tanpa ilmu, anak akan sesat sepanjang hidup. Tidak ada orang berjaya yang tidak belajar. Jangan. Sama ada dia belajar teori atau belajar kemahiran atau belajar melalui pengalaman. Mesti belajar. Jangan bungkus anak simpan di rumah sampai berbulan-bulan. Sampai berbulan-bulan. Ini yang kadang-kadang kita rasa tak percaya zaman moden ini, ya Allah. Zaman moden ini ada mak-mak yang sangat takut dengan anaknya. Sehingga akur saja perintah dengan apa yang anaknya mahu. Ini yang kadang-kadang kita kata, bila mak ayah hilang kuku, bila mak ayah melahirkan raja-raja, maka tidak ada lagi anak yang tidak durhaka kepada mak ayah. Mudah-mudahan anak kita tidak termasuk kepada konsep ataupun kepada kategori anak-anak durhaka tadi.